السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita beriktikaf dan dapat juga untuk kita pada malam ini menghidupkan malam yang ke-21 Ramadan. Dapat kita menjayakan menyelesaikan salat tarawih dan witir bersama dengan imam. Dan di samping itu juga kita diberikan peluang untuk dapat kita menyolatkan ke atas jenazah sebentar tadi. Ditambahi pula kita diberikan lagi peluang untuk dapat berada dalam kuliah ilmu pada malam ini. Ini semua adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada satu pahala kepada satu pahala, daripada satu peluang kepada satu peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ditambahi pula pada malam-malam Ramadan yang berada di fasa yang 10 yang terakhir. Maka sudah pastilah ganjaran yang Allah Ta'ala berikan adalah ganjaran yang sangat besar. Kalau kita salat jenazah tadi tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya kalau kita manittaba'a janazatan, siapa yang mengikuti dalam pengurusan jenazah, sama ada dalam pengurusan mengkafaninya. Dalam hadis menyebutkan man kaffana mayyitan, siapa yang mengkafankan satu orang jenazah, melainkan Allah Ta'ala albasahu Allahu yawmal qiyamati bihilyatin, Allah Ta'ala akan memakaikan padanya dengan salah satu sutra daripada sutra yang berada dalam syurga. Kalau siapa yang mengebumikan jenazah, diberikan baginya pahala sehinggalah selama mana jenazah itu berada di kuburannya. Dan siapa yang menyolatkan ke atas jenazah, diberikan baginya pahala qirat. Bila ditanya apakah itu qirat, maka Nabi SAW menyebutkan sebesar bukit Uhud. Ini semua peluang tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati oleh Allah, malam ni saya mungkin tidak memanjangkan kuliah kita sebab kita agak lewat sikit pada malam ini. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan beberapa persediaan bagaimana untuk kita menggandakan peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lebih-lebih lagi tuan-tuan rahmati oleh Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan berdasarkan pengalaman hidupnya selama lebih 40 tahun tolak daripada usia beliau balik, beliau wafat pada usia 54 tahun. Beliau mengatakan dalam pengalamannya kebanyakan malam Al-Qadar adalah pada malam 21. Itu pada pandangan beliau dan pengalamannya. Manakala ada juga yang berpandangan pada malam yang ke-27. Ada yang memberi ijtihad seperti Imam Al-Ghazali, melihat kalau bermula puasa pada hari Khamis, maka ia akan jatuh pada malam yang ke-23. Dan bermacam-macam lagi lah pandangan-pandangan ijtihad para ulama, yang ianya semua berdasarkan kepada pengalaman mereka dalam mencari dan memburu malam Lailatul Qadar.
Tapi yang pentingnya tuan-tuan, bukanlah kita nak meneka-neka malam bila. Kita ni bukanlah macam ulama'-ulama' dulu. Kadang-kadang kalau bimbang-bimbang, kalau kita main meneka-neka kan apa pun tak kena. Sebab tekaan kita ni bukanlah tekaan yang diberikan kemuliaan dan karamah, ya. Maka sebab itu orang awam seperti kita elok untuk kita menghidupkan semua 10 malam ini dan melebihkan usaha kita pada malam-malam yang ganjil. Kerana Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan di 10 malam yang terakhir, dan lebih bersungguh Nabi SAW itu pada malam-malam yang ganjil. Cuma apa amalan yang boleh kita buat tuan-tuan? Pertama saya nak sebutkan, Imam Syafi'i juga rahimahullah mengatakan, hidupkanlah malam di 10 akhir ini, demikian juga kamu menghidupkan siangnya. Kalau ikut pandangan Imam Syafi'i, orang yang nak dapat malam Lailatul Qadar, dia juga perlu menghidupkan siang pada 10 malam akhir, supaya dengan menghidupkan siang hari itu dipermudahkan oleh Allah, meringankan dan membantunya untuk dia mendapatkan menghidupkan pada 10 malam yang akhir itu. Jadi apakah amalan-amalan yang boleh kita jadualkan, yang boleh kita susun, supaya di 10 yang terakhir ini tak ada satu peluang yang kita terluput, tidak ada satu amalan yang kita tertinggal. Kerana rugi kita tuan-tuan. Malam Al-Qadar inilah peluang untuk kita memanjangkan umur kita di sisi Allah. Ulama mengatakan umur kita ni ada dua. Satu, umur yang ditetapkan, itu dipanggil umur Al-Maqsum. Umur yang Allah dah tetapkan ni adalah umur hidup kita dekat dunia ni. Umur berapa meninggal, tahun bila, usia berapa meninggal. Ini umur yang kita tak boleh nak ubah, Allah dah tentukan. Tapi ada satu lagi umur ni kita boleh ubah tuan-tuan, iaitu umur dalam bentuk amali, yakni amalan. Dan hakikat umur kita yang sebenarnya adalah amalan kita, bukanlah umur yang Allah Ta'ala bagi di dunia ini. Sebab bila kita balik di hari akhirat, semua umur kita ini Allah akan timbang di atas neraca timbangan. Dan pada ketika itu yang akan dihitung oleh Allah daripada umur kita di timbangan mizan hanyalah umur yang kita gunakan untuk mendapat redha Allah, dan umur yang kita gunakan untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja yang kita bazirkan masa untuk perkara-perkara duniawi, untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah, semua itu tidak akan ditimbang di atas timbangan Al-Mizan. Inilah peluang kita nak memanjangkan umur kita. Dengan satu malam kita meraih lebih baik beribadah melebihi daripada 84 tahun. Baik, jadi kita rencanakan bermula amalan kita ini tuan-tuan adalah kita mulai daripada waktu siang. Pertama, kita dapatkan salat berjemaah, terutamanya pada salat fardu subuh. Bukan salat subuh saja, kalau boleh 5 waktu salat itu semuanya berjemaah. Kelima-lima waktu salat, kesemuanya kita dapatkan dalam keadaan berjemaah. Tuan-tuan bayang, kalau kita salat jemaah, baik pada waktu siangnya ataupun pada waktu malamnya, pahala menghidupkan siangnya itu sama seperti malam. Kalau nak dapatkan pahala malam Al-Qadar, dia juga perlu menghidupkan siangnya. Jadi kalau kita dapat pahala berjemaah, tuan-tuan bayangkan kalau digandakan 27 darajat, kita salat fardu itu Allah gandakan lebih daripada 84 tahun. Maknanya selama itu kita telah memelihara dan menunaikan salat fardu, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita salat isya dan salat subuh berjemaah, diberikan pahala qiyamul lail.
Jadi Allah gandakan lagi seperti kita melakukan qiyamul lail melebihi 84 tahun. Kemudian janganlah kita tinggalkan, iaitu yang disebutkan ada 3 solat yang utama. Solat ini disebutkan oleh Imam Allahu Akbar, saya lupa nama dia, disebutkan oleh salah seorang tokoh ulama, ya, beliau mengatakan, Syekh Sya'rawi mengatakan ada 3 salat yang menjadi kunci kepada pintu syurga Allah. Kalau boleh kita tak tinggalkan juga. Yang pertama adalah salat sunat rawatib. Jadi dalam 10 malam akhir ni salat sunat rawatib jangan ditinggalkan. 12 rakaat, ya, ataupun 14 rakaat. Satu. Nombor 2, antara salat yang kita jangan tinggalkan di waktu malam juga, selain daripada salat tarawih, selain daripada salat witir, adalah salat 4 rakaat sesudah isyak. 4 rakaat sesudah isyak. Lepas main isyak tadi, tuan-tuan bangkit, buat 4 rakaat, 1 salam pun tak apa, tapi yang lebih baik 2 salam. Baca ringkas-ringkas je, jangan panjang-panjang, nanti kita tak sempat nak ikut imam tarawih, ya. Jadi buat 4 rakaat. Kalau kita terlepas, kita boleh qada balik, kerana ada dalam hadis Nabi SAW mengatakan 4 rakaat sesudah isyak itu menyamai seperti orang yang menghidupkan malam Al-Qadar. Jadi kalau boleh kita nak raihkan pahala 4 rakaat itu tadi. Kemudian yang seterusnya, solat yang kita jangan tinggalkan juga, termasuk daripadanya adalah merupakan, iaitu solat isyraq. Solat isyraq, selain daripada solat duha, solat isyraq. Beda, ada ulama membezakan. Ada yang kata isyraq ni 15 minit setelah masuk waktu syuruk. Adapun duha setelah berlalu setengah jam setelah masuknya waktu syuruk. Itu ada ulama membezakannya. Kerana apa? Kerana salat waktu isyraq ini adalah merupakan salat yang memberikan kepada kita tambahan nilai pahala, iaitu kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, haji dan umrah di 10 malam yang akhir ini, atau di 10 hari yang terakhir ini, supaya kita dapat hidupkan siangnya, membantu kita dapat menghidupkan malamnya. Kemudian selain daripada itu, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tinggalkan juga di 10 malam akhir sebelum tuan-tuan tidur, buat salat sunat taubah 2 rakaat, ataupun kalau kita bangun qiyam, kita buat salat sunat taubah. Kerana dalam riwayat yang lain Nabi sebut, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi salah satu jalan untuk mendapatkan diampunkan dosa terdahulu adalah salat taubah, walaupun dengan kadar 2 rakaat. Dan disusuli pada salat taubah itu, dalam sujud kita membaca zikir Nabi Yunus alaihi salam, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dapat ke 40. Maknanya kalau tuan-tuan buat 2 rakaat, sujud kita ada 4 dalam 2 rakaat, setiap sujud itu 10 kali. Jadi kalau 4 kali maknanya 40. Ya, kerana baginda membaca sebanyak 40 kali pada setiap kali baginda, selama 40 malam baginda berada di dalam perut ikan itu, maka Allah Ta'ala memberikan perlepasan baginda Nabi Yunus daripada kegelapan perut ikan, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di waktu malam. Ya, kali ini untuk kita memberikan peluang mencahayakan kehidupan kita di alam barzakh. Kemudian lepas habis salat taubah, tuan-tuan bacalah Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai ke habis. Tuan-tuan bacalah sebanyak 3 kali. Ini kalau boleh kita buat, ya, kerana kita nak dapatkan keampunan Allah Ta'ala
pada malam di 10 yang terakhir ini tidak ada sisa-sisa dosa, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkannya. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara amalan yang boleh kita gandakan lagi untuk kita menambah baikkan lagi amalan kita di 10 malam akhir ini juga, baca 100 ayat Al-Quran setiap kali di waktu malam. Carilah masa dia antara bermula waktu maghrib sampailah sebelum subuh, dapatkan 100 ayat Al-Quran yang dibaca. Tak banyak 100 ni, kita dengar macam banyak. Kita baca Yasin saja dah 80 lebih. Kita campur Al-Mulk dah cukup 100 lebih. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qara'a fi lailatin bi mi'ati ayatillah kutiba minal qanitin walam yuktab minal ghafilin. Setengah riwayat disebutkan kutiba minal zakirin. Siapa yang setiap malam membaca 100 ayat Al-Quran, maka akan ditulis di sisi Allah, dia termasuk orang-orang yang Allah masukkan namanya dalam senarai ahli qiyamul lail. Maknanya orang yang seperti termasuk di kalangan orang yang menghidupkan malam-malam dalam hidupnya dengan salat malam. Maknanya katakanlah kalau tuan-tuan ada tertinggal, malam tu tak terjaga, tetap walaupun pahala salat tu tak dapat, tapi senarai kita sebagai orang yang menghidupkan malam itu ditulis. Itu kelebihan kalau kita dapat baca setiap malam-malam Ramadan ini 100 ayat Al-Quran. Tuan-tuan pilihlah surah-surah yang tuan-tuan selesa, baca, campur-campur, insya-Allah boleh cukupkan 100. Ya. Baik. Kemudian selain daripada kita membaca Al-Quran di waktu malam hari ini nak mendapatkan pahalanya, kita juga boleh ambil peluang baca surah Al-Kafirun 4 kali, Al-Zalzalah 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali untuk mendapatkan pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran. Ni boleh baca setiap malam sebelum tidur, tuan-tuan baca. Ya, ulanglah, gililah antara mana satu yang kita nak bacalah, supaya nak dapat pahala mengkhatamkan Quran selain daripada pahala membaca Al-Quran. Kemudian ambillah peluang dalam 10 yang terakhir ini untuk berbakti kepada mak ayah. Ya, kalau mak ayah kita masih ada, masih hidup, kalau tidak ada, kepada ibu dan bapa saudara kita, kalau tidak ada, kepada kawan-kawan teman ibu dan ayah kita, kalau tidak ada, kerabat-kerabat kita yang terdekat. Sebab apa tuan-tuan? Elakkan di 10 malam akhir ni kita tidak ada memiliki sifat dendam, tidak ada memiliki sifat hasad, tidak melakukan syirik dan tidak memutuskan silaturahim. Dan yang terakhir, tidak melakukan dosa besar. Ini 5 perkara yang disebutkan orang yang terhalang daripada mendapat kemuliaan malam Al-Qadar. Pertama, orang yang derhaka pada mak ayah dia. Sebab dalam banyak hadis disebutkan antara orang yang tak diangkat amalannya atau tertahan. Kalau dia beramal ada pahala tu, tapi pahala tu tertahan, murtahinun, tertahan. Kenapa? Sebab derhaka daripada mak ayah. Yang kedua, kalaulah dia seorang yang memiliki sifat hasad, dia ada sifat hasad, dia ada sifat dendam, dia ada sifat benci. Yang ketiga, termasuklah juga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Sebab tu ada satu hadis dalam Bukhari dan Muslim, masa Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah bila berlaku malam Lailatul Qadar, Nabi dah nampak malam bila, Nabi terus keluar, Nabi nak bagi tahu kat sahabat Nabi SAW. Nabi nak cerita kat mereka. Bila Nabi nak cerita dalam perjalanan, Nabi nampak ada 2 orang yang sedang bergaduh. Lalu Nabi damaikan mereka, Nabi baikkan mereka. Setelah mereka berbaik, Nabi pergi jumpa balik sahabat, Nabi nak bagi tahu, Nabi dah lupa. Maka kata Rasulullah SAW, aku keluar ni sebenarnya nak bagi tahu kat kalian pada 10 malam ni bila jatuh malam Lailatul Qadar.
tapi aku telah dilupakan oleh Allah kerana perbuatan dua orang yang berbalah itu. Jadi disebabkan kerana itu, elakkan kita jika ada sifat memutuskan silaturahim ataupun sifat syahna. Syahna ni permusuhan, ya, dendam dan permusuhan ni kita memaafkan, buang perasaan-perasaan itu, dan yang seterusnya menjauhi perbuatan dosa besar, ya, kerana disebutkan siapa yang menjaga salat, mengeluarkan zakat, kemudian dia berpuasa dan dia tidak melakukan dosa besar yang 7 disebut dalam hadis, melainkan dia termasuk orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Dan kita kena ingat di malam Lailatul Qadar ini juga adalah malam di mana Allah Ta'ala akan memilih hamba-hambanya yang akan dimerdekakan juga daripada api neraka Allah. Sebab pada malam itu Allah mengubah takdir. Takdir kita apa dia tuan-tuan? Rezeki kita, ajal kita, amalan kita, syurga atau neraka, ini Allah Ta'ala tentukan pada malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Ta'ala tuliskan dan takdirkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Sebab tu banyaklah minta rezeki yang baik, mintalah amalan yang diterima, mintalah umur yang diberkati atau pengakhiran yang baik, dan mintalah pembebasan neraka dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara amalan lain juga yang kita boleh buat tuan-tuan, sedekah. Ya, sedekah. Kalau boleh kita ambil peluang di 10 malam akhir ni, gandakan sedekah. Bukan bersedekah saja, gandakan sedekah. Kalau malam-malam sebelum ni kita masuk RM10, kita cubalah masuk, kalau tak mampu banyak sangat, masuklah RM11, lebihkan RM1. Kalau ada kemampuan, gandakan RM5 jadi RM15. Kalau lebih mampu, jadikan RM20. Sebab antara amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau bersedekah secara berpasang, sehingga Nabi sebut man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang bersedekah secara berpasang, dia akan dipanggil oleh kesemua 88 pintu syurga Allah. Jadi berpasang tu maknanya kita bagi RM5, bagi lagi RM5, jadi 2 RM5. RM10 bagi lagi RM10, jadi RM20. Tapi kita bagi secara berpasang, 10-10, 20-20. Kalau bagi 50, tambah lagi 50, jadi 100. Tu kalau bagi yang mampu lah, ya. Kalau tak mampu, kita bagi RM10, tambah lagi RM5 pun boleh. Itu pun dikira berpasang, walaupun nilainya tidak sama. Ini antara peluang gandakan sedekah kita. Kalau tak mampu dengan duit, kita bagi duit, tambah dengan makanan atau tambah dengan minuman. Itu juga kita menjadikan dia secara berpasang. Ini di antara sedekah yang kalau kita beri makan tuan-tuan, Allah akan gandakan. Kalau satu hari kita bagi makan ke orang, seperti kita memberi makan selama lebih 84 tahun. Banyak pahala dia tu. Apatah lagi kalau tuan-tuan sponsor tajaan berbuka, berapa ratus orang makan, seperti lebih daripada 84 tahun kita telah memberi makan kepada orang lain. Ini antara amalan-amalan yang penting untuk jangan kita tinggalkan di 10 yang terakhir di malam-malam Ramadan ini. Dan kemudiannya juga sebagai penutup, antara amalan yang perlu untuk kita lakukan juga adalah berdoa memohon kemaafan kepada Allah. Sebab tu kita tengok antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Sayyidatina Aisyah pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi saya minta tuan-tuan doa minta 2 benda ini, iaitu kemaafan dan keafiatan. Selain daripada doa tu kita baca, kita tambah lagi dengan doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kemaafanmu dan aku juga memohon afiat daripadamu. 2 benda ni sangat penting, terutamanya di 10 malam akhir ni kita kena minta.
Pertama, kemaafan. Tuan-tuan, apa beza? Kenapa Nabi tak ajar kita minta keampunan? Kenapa Nabi ajar kita minta kemaafan? Sebab ulama kata ada beza antara kemaafan dan keampunan. Kalau keampunan, Allah Ta'ala sembunyikan dosa kita. Bila kita balik dekat akhirat, dosa tu Allah tak paparkan supaya kita tak rasa malu. Itu keampunan. Dan Allah tak hukum kita kerana perbuatan dosa tu. Dan Allah tutup dosa tu, kemudian Allah Ta'ala tak paparkan dan Allah tak hukum, tetapi Allah akan hisab. Hisab tu dalam erti kata untuk memberi kita rasa insaf. Itu saja. Allah hitung, letak atas timbangan, tapi Allah tak hukum, kemudian Allah ampunkan. Tapi Allah letak dulu. Tapi berbeza dengan kemaafan. Kemaafan ni maksudnya Allah hapuskan. Pertama, Allah hapuskan dosa itu daripada catatan buku amalan kita. Maknanya bila kita buka buku amalan, dosa-dosa itu telah dipadamkan dalam buku dan digantikan dengan kebaikan. Itu kemaafan. Nombor dua, kemaafan itu Allah tutup jalan-jalan kejahatan yang boleh bawa kita kepadanya dan Allah buka jalan-jalan kebaikan. Allah buka jalan-jalan kebaikan. Maka disebabkan kerana itu kita kena diajar oleh Nabi SAW kena banyak meminta kemaafan. Dan yang kedua, keafiatan. Kenapa keafiatan? Sebab afiat ini adalah keberkatan. Bila Allah Ta'ala bagi dekat sihat, sihat tu untuk berbuat baik. Kalau Allah bagi pada harta, harta tu untuk kita sedekah. Kalau Allah beri masa, masa tu untuk mengisi perkara bermanfaat. Itu afiat. Ya, itu Allah selamatkan kita daripada kufur, daripada syirik, daripada kemungkaran, daripada penyakit, daripada musibah. Ini semua adalah merupakan afiat. Dan afiat tu jangan minta di dunia saja. Minta afiat di dunia dan afiat di akhirat. Ya, afiat di akhirat tu bukannya kita perlu sihat lagi ke akhirat. Afiat di akhirat tu adalah Allah memudahkan urusan hisab, memudahkan urusan mizan, memudahkan urusan sirat. Itu afiat di akhirat. Maka sebab tu mintalah kemaafan dan afiat. Baik, wallahu taala alam. Saya sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Moga-moga memberikan manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.